Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Ummah Live minggu ini. Kita membicarakan topik-topik yang istimewa yang menjadi tarikan di media sosial, di seluruh dunia lah kiranya. Alin. Ya, saya Syazlin Syahrum. Bersama kali ini, Ummah Live minggu ini, saya tidak bergandingan dengan Aiman Syafiq, tapi saya bergandingan dengan seorang orang yang hebat juga, iaitu Adli Effendi. Masya Allah, mana ada hebat. Kita sama-sama host untuk malam ni, Alin. Oh ya. Okey, Adli. Pada malam ini kita nak berceritakan mengenai apa pula? Sebab minggu lepas kita bawakan topik yang agak orang kata mengundang sebablah kepada penonton semua. Tapi minggu ni kita nak cerita pasal apa pula? Okey, minggu ni saya tertarik dengan saya dah lama dah follow seorang penulis ni. Kalau di media sosial, dia sangat popular di media sosial. Walaupun dia menulis berbagai genre termasuk buku dan juga novel, di media sosial dia juga seorang yang kelakar, Lin. Saya tengok di media sosial ya. Setiap kali posting dia memang dapat tarikan yang tinggi lah. Banyak like, banyak share. Istimewa penulis kali ini kerana dia bagi saya penulis yang disayangi Tuhan. Wow. Saya rasa macam pernah dengar perkataan disayangi Tuhan tu. Ada dekat mana-mana ke Adli baca sebelum ni? Itu sebenarnya tajuk novel terbaru penulisan Tuan Baharudin Bekri yang kini sedang berada di pasaran. Lin, menarik. Dia punya tajuknya, dia punya orang kata judul ni memang catchy lah. Betul. Penulis yang disayangi Tuhan. Sebab sebelum ni kita dengar tajuk-tajuk movie atau drama lelaki kiriman Tuhan. Betul. Yang berkait dengan Tuhan, tapi kali ni penulis yang disayangi Tuhan. Saya rasa macam untuk golongan muda, golongan sebaya seperti saya ni, golongan orang yang yalah 20-an, saya rasa tajuk seperti ini sebaya kita. Adli, saya rasa dah berusia sikit daripada saya, maaf. Tapi okey, bagi saya tajuk seperti ini macam ada daya tarikan sendiri. Sebab tengok pada, sekarang saya pegang buku tu, saya tengok pada cover page pun nampak menarik. Dia bukannya buku yang kita rasa macam biasa, common yang ada dekat pasaran. Kita tengok kulit buku, jenis kulit pun bukan yang macam dulu. Sekarang kulit buku dia style English punya novel yang warna kuning-kuning sikit tu. Tebal juga tu, menarik saya. Ya? Nampak tebal? Tebal. Ada 378 muka surat tak silap saya. Wow. Jadi ini sangat, dia bukannya sekadar penulisan semata-mata, Adli. Kalau Adli nak tahu, dalam buku ni juga selain daripada tulisan ayat perkataan puitis yang digunakan oleh penulis ini, ia juga mengandungi lukisan-lukisan menarik. Jadi ilustrasi yang digunakan itu, maksudnya dia ada karya tulisan dan juga ilustrasi dalam tu, dalam ya, satu paket. Betul. Menarik tu. Itu bukan benda yang biasa bagi saya sebab saya dulunya seorang pembaca novel, tapi sekarang dah kurang sikit. Saya tak pernah lagi jumpa novel yang ada lukisan-lukisan ni. Itu bagi saya satu yang baharu. Kalau Adli sendiri, Adli suka membaca tak sebenarnya? Saya memang baca novel. Masa ketika muda, memang sekarang pun muda lagi. Ketika muda, remaja dulu, memang saya membaca novel-novel lah. Saya memang mengikuti juga beberapa novel daripada penulis kita ni, Tuan Baharudin Bekri ni. Antara novel-novel yang saya ketahui ialah Doa Untuk Aku, Dunia Ini Sederhana Kecil, Diary Mak Dispatch, padanya ada Hikmah, Hidup Penuh Cinta. Banyak novel dah sebenarnya, saya rasa dekat 30 kot novel yang dia telah dihasilkan. Dan novel yang paling menarik antaranya pernah menjadi adaptasi drama rantaian di TV Al Hijrah pada Ogos 2012. Tajuknya Doa Untuk Aku. Dan saya rasa salah satu novelnya, novel yang ni. Dia punya watak utama, tahu apa nama dia, Alin? Apa dia? Watak utamanya namanya Adli. Oh. Itu jadi novel yang paling saya minat lah kiranya. Patutlah. Okay, kita tak pelik sebab rasa macam berkait tak cerita tu dengan diri sendiri. Betul. Dia akan menjadi, kita dapat relate lah dengan cerita fiction yang ditulis tu sebenarnya. Saya bacakan sedikit trivia penulis kita untuk malam ini, Tuan Baharudin Bekri.
beliau memang seorang penulis prolific, panggil prolific. Prolific ni yang banyak dia tulis buku. Banyak terbitkan buku-buku fiksyen, berasal daripada kampung Iboi Ulu, Sadong Jaya, Sarawak. Dia orang Sarawak. Beliau memulakan persekolahan di Sekolah Rendah Iboi, Pelanduk, sebelum melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Sadong Hilir, Samira. Tamat saja SPM. Memang anak jati Sarawak ni. Tamat saja SPM, beliau terus ke matrikulasi Universiti Putra Malaysia dan seterusnya ke peringkat sarjana muda ekonomi di universiti yang sama. Maksudnya dia graduate daripada UPM. Kita punya tamu malam ni. Tanpa melengahkan masa, Alin, kita kenalkan tamu kita untuk malam ni, Alin. Kita tunjukkan beliau. Ini dia. Penulis. Masya Allah. Ini dia. Penulis yang disenangi. Ini kan penulis yang disenangi Tuhan tu? InsyaAllah. Amin. Amin. Sebenarnya tajuknya memang catchy ya. Saya panggil Tuan Bahar boleh ya? Boleh. Tuan Bahar, saya rasa macam idea nama ni memang catchy. Dia macam penulis yang disayangi Tuhan. Adakah dia ada macam ada orang kata cetusan daripada idea daripada judul-judul novel fiksi daripada negara seberang? Adakah dia dapat tempias dari situ ke macam mana? Berkenaan tajuk ni saya ada kecenderungan untuk letak tajuk novel saya biasanya ada 3 patah perkataan maksudnya ini novel ni penulis yang disayang Tuhan, doa untuk aku, dunia ini sederhana kecil, di mana terangnya bulan, lelaki berkasut merah, itu semua ada tiga perkataan. Jadi ini lebih sikit lah, penulis yang disayang Tuhan, ada 4. Jadi memang ada kecenderungan untuk meletak ni. Dan berkenaan soalan tu tadi, dia adakah berasal daripada seberang? Saya tidak nafikan juga, memang ada juga, sebab kalau di seberang tu dia kan ada novel yang macam ayat-ayat cinta, apa lagi. Macam orang kita influence lah, mungkin influence lah. Dia saya lebih suka macam dia macam orang tangkap apa yang kita nak bagi tahu tu, tapi dalam masa sama dia rasa macam apa dia nak bagi tahu ni, macam tu lah. Dia kalau pendek, kalau kita letak nama penulis je macam penulis je, ingatkan buku teks pula. Saya sebenarnya Tuan Bahar, saya dah baca dah dalam 5-6 bab macam tu. Saya tengok banyak ada dekat 60 bab. Saya sempat baca dah 5 bab macam tu. Saya dah serahkan buku saya kepada Alin. Alin yang bersama kita ni. Alin dia dah jadi macam stuck lah dengan buku tu. Macam nampak gayanya dia tak pulangkan balik kat saya tu. Betul, sebab ni macam mana Alin buku tu? Saya baru baca bahagian prolog tu, dah rasa macam nak tahu lagi apa sebenarnya cerita ni. Kenapa Usamah ni tiba-tiba jatuh, siapa pula figura yang dijumpa untuk dapatkan inspirasi tu. Saya rasa macam cerita ni ada daya tarikan sendiri. Itu yang buatkan saya tertanya bagaimana Tuan Bahar dan di mana dapat inspirasi untuk berkarya, untuk menghasilkan karya seperti penulis yang disayangi Tuhan ni. Okey. Terima kasih. Dia begini tau, saya cenderung kalau kita ada tengok filem-filem dulu, ada filem orang putih kan, Hollywood, dia bertemakan macam 7 dosa, 7 sin. Dia akan cari 7 orang yang berdosa tadi, dia pergi bunuh. Macam novel Doa Untuk Aku tu macam tu juga, dia mencari 7 golongan orang yang mencari doa apa semua. Saya daripada ambil inspirasi tu dengan novel ini juga, penulis Tuhan, dia kena cari 5 orang penulis. 5 orang penulis untuk merungkai satu permasalahan, satu misteri yang terjadi kepada dia. Dia pun penulis juga, tapi dia kena cari 5 orang penulis tu untuk belajar sesuatu. Dan pada akhirnya dia menemukan apa yang dia tak cari pun benda tu, tapi datang persoalan yang membuatkan dia rasa macam okey, aku kena cari benda tu. Dan pada akhirnya dia tak tahu apa yang dia cari, tapi pada akhirnya benda yang dicari tu adalah benda-benda yang betul-betul memberi kesan pada hati dia, dan
dia mengubah dia menjadi penulis yang disayangi Tuhan. Lebih kurang Masya gitulah. Allah. Maksudnya Usamah ni dia tak sehebat Tuan Bahar kita lah. Sebab Tak. Tuan Bahar kita dah buat lebih daripada 30 novel. Usamah baru buat 3 novel. Nombor satu meletup, nombor 2 hampir gagal, nombor 3 gagal terus. Jadi dia dah putus asa dah. Dia tak nak tulis novel lagi. Jadi sebenarnya Usamah ni adakah Usamah ni adalah penulis yang saya rasa macam saya nak jadi macam dia. Tapi saya tak mampu. Dia macam bayangan lah. Saya nak jadi saya nak jadi macam yang kemampuan Usamah ni, tapi dalam dunia sebenar saya rasa macam dia tu terlalu sukar. Saya buatlah bayangan dia tu. Lebih kurang begitulah. Adakah konflik yang dilalui oleh Usamah ni sama lebih kurang jalan cerita, jalan hidupnya dengan Tuan Bahar sendiri, jalan hidup seorang penulis lah, dengan konfliknya dengan jiran, terpaksa duduk setinggan, lepas tu ada konflik nak berguru, nak kena jumpa guru-guru, 5 guru. Adakah lebih kurang sama? Kebanyakan penulis 80 macam tu ke jalan hidupnya? Dia ada persamaan, tapi saya lebih-lebih lah. Dia sebenarnya persamaan dia, kalau saya tulis yang betul persamaan sangat boring. Jadi macam tak ada cerita kan. Jadi saya lebih-lebih. Tapi yang macam jiran-jiran tu apa semua tu memang saya pernah setahun tinggal kat Setinggan. Pasal waktu tu rakan serumah saya dia kahwin. Dia dah kahwin, terpaksalah saya keluar, betul tak? Takkan nak tinggal serumah dulu tak? Jadi nak cari yang murah, saya tinggal kat Setinggan lebih kurang setahun juga. Kat Setinggan tu lah saya berjiran dengan orang pelik-pelik orang kat depan rumah tu asyik bergaduh, orang kat jiran sebelah tu. Pasal Setinggan tu dia guna dindingnya tu dinding apa yang plywood tu. Plywood. Plywood. Nipis lah. Nipis betul. Dia bisik-bisik pun kita dengar. Jadi habislah sudah teori dia dengar. Lepas tu dia macam saya ingat lagi kat Setinggan tu, dia satu malam tu saya tengok cerita ni kot. Tengok Raja Lawak kot rasanya. Saya gelak kuat-kuat. Saya gelak. Lepas tu esok dia, orang jiran kat depan rumah saya tu, dia beritahu, kau dengar tak malam tadi? Dengar apa? Ada seorang gelak lah. Ada hantu kot. Padahal yang hantu tu saya. Padahal tumpah dengar. Padahal yang gelak tu aku. Pasal waktu tu saya pun guna ni juga. Headphone. Jadi saya tak sedar lah suara saya tu, tengok tergelak-gelak. Lepas tu orang sebelah ingatkan ada hantu pula. Pasal Setinggan yang saya tinggal tu kat Batu Cave, dia dekat dengan hutan. Jadi inspirasi saya tinggal kat Setinggan tu saya tumpahkan kat dalam penulis yang disayang Tuhan ni. Dia memang ada konflik-konflik Setinggan pula, konflik dengan pendatang Indonesia kat sini apa semua tu. Jadi kat situ saya memang menirulah sebab dia senang pasal kita tak buang masa nak mengkaji dah. Pasal benda tu memang terjadi kat kita, kita pun tahu feel dia tu. Untuk menulis ni saya lebihkan kepada feel dia. Fakta tu kita tinggalkan dulu. Dapat feel tu, fakta tu baru sedap kita ni. Kalau ada fakta pun tapi tak ada feel, macam kita nak buat satu adegan sedih. Dia kena ada feel dia tu. Kalau ada feel tu barulah ayat dia tu berbau sedih apa semua, ada fakta tu baru kita fakta tu jadi kita gabungkan dia jadi satu fakta-fakta yang menarik apa semua. Kalau tak ada feel itu, saya rasa macam saya boleh tulis tapi dia macam kering sangat. Macam itulah. Itu untuk saya lah. Dan setiap penulis dia lain-lain. Ada yang penulis yang dia tak ada mood pun, tak ada feel pun, dia boleh juga tulis. Itu kelebihan dia. Kalau macam saya kena macam kalau nak buat mood-mood yang macam kelakar-kelakar, saya mesti rasa macam saya ada mood-mood yang happy-happy tu. Kalau tak happy tu buat status yang sedih-sedih macam itulah lebih kurang. Dalam penulisan ni. Satu lagi Tuan Bahar, pasal nama saya tertarik dengan satu nama dalam tu. Joe Penapi yang pengkritik tu. Joe Penapi tu. Adakah dengan di Malaysia adakah ada pengkritik yang macam tu? Individu pengkritik yang macam tu yang akan serang penulis-penulis novel di Malaysia lah. Hingga menjatuhkan penulis. Sampai nak menjatuhkan penulis. Adakah wujud kat Malaysia ni? Dia pengkritik tu ramai, tapi yang sampai penulis jatuh tu tak adalah. Tak ada. Tak ada. Yang ni saya suka melebih-lebih je.
Maksudnya kita Dalam punya crowd, jugaran audience di luar negara tu lagi hebat lah kot dia lebih, saya suka benda-benda yang pengkritik. Memang banyak pengkritik pasal waktu zaman dulu sebelum ada internet, kalau kita tengok kat surat khabar Dewan Sastra, dia polemik sarang menyerang antara penulis tu berlaku dengan hebat lah. Penulis ni tulis begini, esoknya keluar kat surat khabar, dia balas balik. Dia memang waktu zaman tu memang hidup. Sekarang ni dah ada media sosial, dia orang saling berbalas kat media sosial pula, tapi tak serancak, tak setajam dulu. Pasal dulu susah kan, dia memang lepaskan terus, memang tak ada pendam-pendam dah. Memang tajam betul. Kalau sekarang ni dia pasal dia boleh tengok muka orang tu, jadi dia macam tahan-tahan lagi kritikan dia tu. Tak semacam dulu dah. Dulu tak boleh nampak muka. Waktu menulis pun kosong je kan. Jadi macam dia nak lepaskan kritikan tu, terus lepas je. Memang dulu kritikan lagi dahsyat lah, saya rasa. Sekarang ni dia kritikan yang membina tu, kritikan yang dahsyat-dahsyat tu dia kurang sikit, troll yang banyak. Troll je banyak. Budaya troll zaman sekarang ni bukannya orang yang orang kata biasa kita tengok penulis dengan penulis troll each other lah kalau nak bahagian-bahagian macam ni. Tapi sekarang ni dalam dunia media sosial sekarang ni, rakyat biasa yang tak ada latar belakang penulis pun nak troll juga penulis ni. Itu yang saya rasa ini adalah mencabar bagi penulis-penulis yang nak berkarya. Jadi itu kita akan sentuh di segmen yang lain. Tapi buat masa sekarang ni, bercerita pasal penulis yang disayang Tuhan, berapa lama Tuan Bahar ambil masa untuk siapkan satu buku ni? Okey. Yang ni sebetulnya ini buku terbitan tahun 2011. Lebih kurang maknanya sekarang dah 10 tahun dah. 10 tahun 2011. 10 tahun betul. Okey, 10 tahun dah. Maksudnya diterbitkan semula maksudnya? Diterbitkan semula oleh dulu diterbitkan oleh PTS Media, sekarang diterbitkan oleh Jejak Terbiah di label Jiwa kat sini. Jadi ini versi tahun 2021. Kalau versi yang tahun 2011 tu bab dia pendek sikit je, bab dia lebih kurang ada 20 je kot. 20 ke 30 macam tu. Lepas tu saya yang ni saya pecahkan lagi sampai jadi 60 bab supaya orang lebih maknanya lebih mudah nak baca apa semua, senang nak hayati. Lepas tu ada perkataan dia pun, ayat-ayat dia pun banyak saya ubah juga, tapi isi cerita sama je, tapi ayat-ayat dia, bab dia itu yang saya banyak ubah untuk versi yang 2021 ni. Dan berapa lama saya tulis, sebenarnya saya tak ingat, tapi kalau ikut pengalaman saya lah, zaman dulu 10 tahun lepas, zaman tahun lepas, Alin waktu tu tak tahu kat mana. Saya belajar lagi. Ya, saya belajar lagi. Waktu tu lebih kurang sebulan je lah. Tak sampai sebulan biasanya. Saya biasanya tahun antara saya aktif tahun 2008 hingga tahun 2013 apa semua tu, memang saya akan tulis novel lebih kurang dalam masa sebulan je. Sebulan. Waktu tu kira macam idea tengah mencurah-curah. Lepas tu duduk pula kat tempat dia macam yang macam mana dah. Memang keinginan tu sangat kuat kita menulis lagi. Anak-anak pun waktu tu seorang je. Macam tu lah lebih kurang. Selain menulis, Adi silakan. Macam kalau di Amerika lah, saya sekarang ni daripada dulu lah memang minat orang kata Spiderman kan, Peter Parker atau Peter Parker. Jadi Stanley masa dulu dia menulis sebab dia perlukan duit. Dia perlukan duit, dia nak buat duit lah, maksudnya dia nak bayar apartmen dia apa semua. Jadi Tuan Bahar sendiri adakah menulis demi wang ataupun kerana minat yang amat mendalam dalam bidang penulisan? Tapi jangan jawab lagi, kita tunggu selepas ini, kita berehat seketika. Saya nampak Tuan Bahar pun macam dah dahaga tu, kita nak berhenti berehat, minum air sekejap. Alin nak tancap bedak. Kita kembali semula sebentar lagi. Kita dengar dulu pesanan penaja ini.
Alah, kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Okay, kita kembali kepada sesi Ummah Live pada malam ini bersama penulis terkenal iaitu Baharudin Bakri. Jadi tadi sebelum kita berehat, kita nak ingatkan dulu para penonton kita pada malam ini jangan lupa untuk like, share dan komen pada ruang komen supaya kami dapat tahu dan perbaiki apa yang perlu Ummah Today sendiri. Okay, jadi kita kembali bertanya kepada Tuan Bahar, dalam menulis buku ni, adakah Tuan Bahar mencari berkarya demi keuntungan atau berkongsi cerita atau hobi? Dia semuanya. Tapi dia ada keutamaan lah, urutan dia tu apa semua. Menulis ni memang penulis yang dia sayang Tuhan ni, dia memang, saya ada kritik-kritik sosial yang saya nak sampaikan. Rasa macam benda tu terpendam kan. Itu yang laju menulis tu dulu membara-barakan, ada kritik sosial kita nak ni, tapi dalam masa yang sama kita pun nak buat duit juga. Nak apa nama dia, nak dapat sesuatu daripada hobi kita tu, daripada hobi kita buat tu. Jadi kalau kita boleh dapat sesuatu daripada hobi kita, mengapa kita ni kan? Itu yang waktu tu memang antara buatkan rasa macam bersemangat juga tu. Sebab waktu tu kita ada tanggungjawab juga, kita ada keluarga apa semua, kita nak bahagiakan orang. Tapi dengan cara yang macam mana? Yes, kita perlu berusaha keras lah untuk cari duit apa semua tu. Orang kata apa, duit bukan segala-galanya tapi segala-galanya perlukan duit. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Itu saya setuju sangat. Jadi yes, memang betul saya akui saya menulis ni kerana hobi saya, kerana memang saya nak sampaikan sesuatu kritik dalam novel saya ni. Memang saya kritik sosial, tapi dalam masa sama saya juga perlukan pendapatan juga. Itulah. Dia tak adalah kata saya menulis bukan kerana nama apa semua kan. Kita memang dalam dunia ni itu antara motivasi terbesar, dan semua boleh kata penulis pun memang itu motivasi. Wang tu memang motivasi. Cuma urutan dia lah berbeza. Mungkin ada yang penulis wang tu motivasi nombor 1. Ada penulis yang wang tu motivasi dia bawah sekali, nombor 10. Dia ada tapi urutan dia tu berbeza-beza. Okay. Kalau macam saya, kalau macam saya tak adalah nombor 10, nombor 2 lah kot. Hobi minat tu nombor 1, tapi lepas tu je nombor 2. Dari segi macam penulisan, Tuan Bahar. Okay. Tuan Bahar kata buku ni ditulis 10 tahun lepas. Jadi mungkin demografi pembacanya dah berubah masa 10 tahun. Jadi adakah sama perbezaan gaya penulisan sekarang dengan dulu? Adakah beza sangat ataupun mungkin sama aja bagi pendapat Tuan Bahar? Dia gaya penulisan tu saya pernah tanya kepada dia cerpenis nombor 1 Indonesia, Seno Bumira. Saya tanya macam mana kalau penulisan saya tu berubah. Dia kata jangan risau. Jangan risau. Memang penulisan kita akan sentiasa berubah-ubah. Sebab macam Seno sendiri, dia ada zaman dia tu sangat jiwa penulisan dia tu mudah orang tangkap apa semua. Antara cerpen popular Seno tu pelajaran mengarang, boleh cari kat internet pelajaran mengarang. Itu je, pelajaran mengarang. Dan satu lagi
sepotong senja untuk kekasih apa tajuk dia, cerpen lah, dia cerpen dia waktu dia. Tapi semakin dia besar, semakin cerpen dia, novel dia tu semakin terlalu macam semakin berat, semakin eksperimental. Dia kata dia tak boleh nak pergi ke zaman dulu dah. Jadi perubahan tu memang ada, dan saya merasai sendiri pasal dulu waktu saya menulis ni idea gila-gila tu banyak betul idea gila-gila kan waktu menulis layang. Sekarang ni ada idea gila-gila tu tapi kita terlalu memikirkan risiko dia. Jadi apa antara risiko yang Tuan Bahar fikirkan tu, yang bermain di fikiran? Dia risiko dia tu dia macam risiko kepada image lah. Kita semakin tua apa semua kan, dia kata ni risiko pada segi bahasa tu. Bahasa kita masih lagi macam bahasa orang lama, tapi bawa idea yang gila-gila. Dia macam orang dia ada kekhawatiran tu, dia nampak macam sikit. Sebenarnya tak ada pun. Itu benda semua kat dalam fikiran je lah. Tapi kalau kita dah mula menulis, okey je sebenarnya. Tapi dia ada satu rasa macam bahasa tu dah tak boleh nak membawa idea tu. Tapi sebenarnya boleh. Dia benda tu yang kita kena lawan, dan ada lagi risiko-risiko macam mungkin takut kena tangkap ke, apa hal-hal sensitif apa semua tu. Ada, kita pun dah ada kesalahan fakta-fakta apa semua. Dulu kita rasa macam langgar je ni fakta-fakta ni semua kan. Tapi sekarang ni dia macam tak boleh ni, tak boleh tu. Ini tak boleh, gaya lebih kurang lah. Saya nampak Tuan Bahar sangat aktif di media sosial, terutamanya di Facebook. Ramai follower Tuan Bahar. Tuan Bahar selalu bergurau dengan pembaca-baca, follower. Adakah mungkin ada terima kritikan terus melalui media sosial dalam karya-karya Tuan Bahar sebelum ni? Ada juga. Mereka ada yang PM saya. Dia kalau kita tengok kat Goodreads tu, kat Goodreads tu, siapa yang tahu pasal Goodreads tu tahu kan, dia tempat untuk orang mengulas buku apa semua. Kat situ ulasan dia orang pun pedas-pedas juga kan. Dan ada juga tu kadang saya baca ni, saya jumpa orang tu dia pengguna username tu kan, saya guna username tu dia ulas adalah nama dia tu. Lepas tu dia kritik buku saya je. Buku saya dia kritik semua letak 1 bintang. Ini hater ke apa? Adakah itu Joe Penapi sebenarnya? Mungkin lah. Joe Penapi dalam reality. Saya ingat juga idea daripada Joe Penapi tu mungkin daripada user tu kot. Tak tahulah, tapi kita rasa macam nak tahu juga macam pasal apa dia tak tulis ulasan, dia bagi bintang. Goodreads tu ada bintang daripada saya tengok mungkin ada ni ke, saya tengok balik kat profil dia. Tengok buku saya semua ada kat situ, semua 1 bintang. Semua 1 bintang. Buku orang lain tak ada pula. Buku saya aja. Lepas tu dia orang dah hilang dah. Tahun berapa dia kritik tu tak ingat dah. Tapi memang buku saya lah. Tapi ada juga kritikan-kritik yang dia tulis lah. Memang kalau kita baca dulu rasa macam pedas, tapi sekarang kita baca rasa tergelak-gelak je. Jadi hiburan. Jadi hiburan sebab kita dah semakin tua ni, gaya pemahaman kita, gaya kita menerima kritikan tu dah semakin berbeza kan. Jadi kita pun rasa macam betul lah dia tulis ni, tak ada apa pun. Kita jadikan semua tu, jadikan menjadi penambah baik untuk tulisan yang akan datang. Dan betul. Untuk dulu memang kritikan ni semua penulis akan kena. Semua penulis kena, dan kritikan tu sebenarnya untuk saya lah. Saya lebih suka karya saya dikritik, maknanya orang tu baca. Daripada tak ada orang, senyap je. Maknanya itu yang paling menyedihkan penulis sebenarnya tau. Kita tengok buku bertimbun-timbun, yang menyedihkan dia bukan buku tak laku. Okeylah, sedihlah buku tak laku tu, tapi itu bukan nombor satu. Nombor satu adalah mereka tahu tak ada orang baca dia, tak ada orang baca kritikan dia. Itu yang paling menyedihkan. Sebab itulah sekarang ni saya cari orang kritik, orang review ke apa semua tu. Kritikan tu untuk saya lebih
mendamaikan daripada kesunyian tu sendiri. Sebab kesunyian tu maknanya orang tak kenal kau, orang tak baca idea kau, orang tak ni. Jadi kritik lah. Maknanya saya tahu ada orang yang membaca. Macam itulah. Jadi kritikan dialu-alukan. Betul tak, Alin? Kritikan dia lalu. Betul. Hakikatnya apa yang saya nampak, Tuan Baha dengan karakter Usama itu sangat lain. Kalau kita tengok karakter Usama itu, bila dapat kritikan dia jatuh. Tapi kita tengok Tuan Baha dapat kritikan dia lagi seronok. Itu saya rasa macam kagum dengan karakter penulis yang sebenar. Jadi seterusnya tadi Tuan Baha ada bagi tahu yang kritikan ini pada masa dulu agak tajam apa semua berbanding kritikan pada masa kini. Jadi adakah ia menjadi satu halangan buat penulis untuk terus berkarya? Tak ada. Kritikan tu dia tak juga, dia ikut penulis, ikut hati penulis juga. Pasal saya ada jumpa penulis yang dia kritik terus dia tak menulis. Bahaya tu. Betul rasa tu. Dia dah Sama tu. Sama. Dalam dunia sebenar pun ada juga, tapi saya pun tak boleh nak sebut nama. Dan baru-baru ni ada ni juga, tak ada orang kritik karya dia pun dah malas nak menulis. Cakap pasal orang tak ada kritik aku ni. Dia jadi datang fikiran bahawa tak ada orang baca buku dia. Dan dia pun terus malas menulis. Dia sebab penulis ni dia bukan satu pattern je. Dia banyak pattern orang tu. Dia jadi kita kalau kita nak kritik orang pun kita tengok dia jenis macam mana. Ada yang tak boleh nak kena kritik, dia terus macam down kan. Ada yang dia suka kena kritik apa semua. Kita tengoklah macam penulis yang muda-muda ni, mereka akan lebih mudah pasal hati darah muda kan semua. Lebih mudah untuk melawan, lebih mudah untuk rasa macam aku tak pandai menulis lah. Itu biasa. Itu biasa sebenarnya. Itu biasa untuk kalau ada yang penulis-penulis pemula, penulis-penulis yang baru nak mula menulis, patut ada orang kritik apa ni. Itu biasa. Kalau kamu rasa kamu down, kamu jangan anggap kamu ni aku down lah. Aku tak sabar, tak boleh jadi penulis. Tak, itu memang biasa. Semua penulis akan mengalami fasa dia down, rasa penulis-penulis besar Malaysia pun ada yang memang down berminggu-minggu apa semua, tapi lepas kita kecewa tu kita kena bangkit balik. Itu je. Memang tak cara dah. Memang kena bangkit balik. Ambil lah masa kamu kecewa tu, tapi dalam niat kamu ambil masa nak kecewa tu sebab kamu nak merawat luka je. Itu je. Bukan kamu kecewa sebab kamu nak berhenti. Jangan fikirkan kamu nak berhenti menulis. Kamu kata aku nak relax dulu, aku nak rawat luka aku ni, lepas satu tempoh aku akan datang balik menulis. Jangan kita rasa macam aku ni ada kerja aku malahan nulis. Kau lah tulis. Kau pandai tulis, kau lah yang pandai tulis. Itulah saya nampak dalam bab nombor 4 tak silap saya, masa Usama jumpa dengan Kamri kan. Maksudnya banyak lebih ditekankan tentang motivasi, jangan putus harapan. Bila kita dah putus harapan, kita berusaha kembali, kita tawakal dan kita kembali kepada Allah. Jadi benda-benda tu diterapkan, benda-benda elemen-elemen motivasi tu diterapkan dalam buku ini. Walaupun dia sebagai fiction, tapi dia juga sebenarnya satu medium yang Tuan Baha sendiri guna untuk membangkitkan motivasi kepada pembaca. Betul tak? Ya, sebab saya juga beri bengkel penulisan, bengkel penulisan. Biasanya sejam pertama untuk bagi bengkel penulisan tu saya tak sentuh tentang teknik, saya tak sentuh tentang cara menulis, saya sentuh tentang sikap penulis tu je. Itu je. Sebab penulis ni adalah gaya hidup, adalah tentang sikap. Saya nak mereka bermotivasi, itu je. Penulisan ni kerja dia macam maraton. Dia maraton, jalan jarak jauh. Kalau kita tulis novel lah, dia jalan jarak jauh, memang kita akan penat. Jadi sikap kita kena betul. Sikap kita kena betul apa semua. Apabila sikap kita betul, kita tak akan burn out. Itu sangat bahaya untuk penulis. Burn out, lepas tu dia mungkin rasa kecewa. Jadi itulah yang saya sekan kat penulis, bahawa penulisan ni dia bukan semata-mata nak melontarkan apa idea kita, tapi penulisan tu adalah satu terapi, writing to heal. Penulisan ni ada orang menulis sebab dia nak seronok. Tapi kebanyakan orang menulis
Dia bukan nak seronok tapi dia tak nak sedih. Beza penulis dia nak seronok, satu lagi menulis sebab dia tak nak sedih. Kebanyakan orang dia menulis sebab dia tak nak sedih. Jadi pilih antara tu. Jadi antara sebab saya menulis juga itu jugalah motivasi saya tak nak sedih. Bayangkan dulu saya duduk kat Setenggan kan, dengar orang borak dengan kekasih dia. Kita dengar je Dia macam tu lah. Jadi writing to hate tu macam B.J. Habibie. B.J. Habibie tu B.J. Habibie tu dulu Presiden Indonesia yang ketiga. Setahun je. Dia B.J. Habibie ni antara Presiden Indonesia yang genius. Genius betul lah. Bukan dia dalam mimpin. Dia memang engineer kapal terbang kot. Orang Jerman sayang dia, tak nak lepaskan dia. Tapi orang Indonesia perlukan dia, balik ke Indonesia jadi menteri teknologi. Dan sampai sekarang ni kalau Malaysia dia bangga sebab ada Proton Saga, Indonesia bangga dia ada industri kapal terbang. Itu dia. Saya dah tengok adaptasi cerita kita profil B.J. Habibie ni melalui satu filem yang dilakukan oleh Bunga Cinta Lestari, tak salah saya. Dia lakonkan semua apa yang terjadi, bagaimana kisah hidup dia belajar, kahwin. Dan ada sejarah macam mana benda tu terjadi. Macam mana ada filem tu, macam mana ada novel tu. Sebab semasa Ainun meninggal, B.J. Habibie tu dia macam gila, dia macam putus harapan, jiwa dia hilang. Dia pukul 3-4 pagi dia keliling rumah dia sedih. Orang Indonesia takut. Bayangkan bekas Presiden Indonesia nanti orang kata gila. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang tinggi martabatnya tiba-tiba akan jatuh lah. Jadi doktor-doktor terbaik daripada Indonesia, doktor-doktor terbaik daripada Jerman, doktor terbaik tu datang B.J. Habibie, dia bagi 4 pilihan kepada B.J. Habibie. Pilihan pertama apa? Dia kata, okey, kita masuk hospital bahagia. Mestilah B.J. Habibie tak nak. Pilihan kedua, doktor-doktor terbaik tadi pergi berkampung kat rumah B.J. Habibie, rawat dia. Jadi rumah dia tu lebih kurang macam hospital. B.J. Habibie tak nak juga. Pilihan ketiga, dia suruh B.J. Habibie keliling dunia, melancong. Tapi waktu muda dia pun tidak ada puas dah melancong dengan Ainun tadi, isteri dia. Dia memang seorang-seorang lagi menambahkan rasa macam kehilangan dia tu. Dia tak nak juga. Pilihan keempat apa? Doktor tu sarankan apa B.J. Habibie pilihan keempat? Doktor kata menulis. Akhirnya B.J. Habibie memilih menulis. Dia tulis Ainun sampailah jadi satu manuskrip. Lepas dah siap tu dia tak fikir nak buatkan novel ke apa, dia menulis tu memang nak melawat luka dia tu. Dia tulis satu manuskrip tu sampai siap. Akhirnya dia kata dia telah seperti menemukan separuh jiwa dia. Separuh jiwa dia temukan dalam penulisan yang dia buat tu, dan pada satu akhirnya orang tahu B.J. Habibie ni dah menulis satu manuskrip tentang isteri dia. Dia ambil manuskrip itu jadikan novel. Tu jadi novel, dia ambil manuskrip tu, novel dia tu laku keras. Laku keras, bestseller, dia ambil novel yang bestseller jadikan filem. Itu yang filem yang kita tengok tu, Bunga Cinta Lestari. Itulah sejarah dia. Sebab itu penulisan tu, writing to heal tu. Alhamdulillah jadi asbab. Penulisan jadi asbab B.J. Habibie kembali bersemangat, tu dia. Jadi penulis yang disayangi Tuhan ni, saya lihat dia lebih kepada dia mungkin cerita fiction, tetapi dia ada satu novel karya untuk berdakwah. Betul tak? InsyaAllah. Waktu itu kan waktu zaman-zaman 2011 tu, zaman-zaman novel-novel dakwah, ayat cinta, apa lagi, zikir-zikir kasidah cinta lah, semua lebih kurang tu novel-novel. Jadi semangat zaman waktu tu dia termasuk juga dalam penulis yang disayangi Tuhan ni, termasuk juga. Adli, tadi saya selak buku ni. Apa yang saya tertarik bercakap soal penulisan dakwah, saya tertarik dengan ayat penulis juga ialah manusia yang dekat dengan neraka. Penulis juga ialah manusia yang sedang meletakkan sebelah kaki di dalam syurga. Bagi saya, wow, ayat ni biasanya kita dengar peguam yang guna istilah macam ni, tapi penulis pun saya baru sedar, kalau kita tulis perkara yang buruk, sebelah kaki dah dekat neraka. Kalau kita tulis benda yang baik, sebelah kaki dalam syurga. Itu juga satu
ayat yang sebegitu rupa boleh menjentik hati kita sebagai seorang baca. Jadi seterusnya saya nak bertanya kepada Tuan Baha, apa target audiens pembaca ni? Umur dalam lingkungan berapa yang Tuan Baha sasarkan? Semasa menulis waktu tahun 2011 tu, dia target dia adalah untuk remaja sebenarnya, remaja universiti daripada umur daripada tingkatan 1 sampailah masuk universiti. Itu target dia lah waktu tu. Tapi kebanyakan yang bacanya pula mak-mak pula yang banyak bacanya. Dia lari target pula. Jadi kita pun tak tahu juga sebenarnya, mungkin saya salah target ke macam mana ke. Kita pasal waktu tu kata, editor kata, okey kita target buat buku ni untuk jualan untuk remaja. Ya. Okey, kita tulis remaja. Dan dia yang tak bagus sebenarnya kalau kita target untuk remaja, dia biasanya waktu zaman dulu dia rak-rak dia tu rak remaja tak ada tau. Dia terus masukkan ke rak kanak-kanak je. Dan buku ni dulu dia kehilangan identiti. Dia nampak macam terlalu dewasa juga. Dalam masa sama dia letakkan rak kanak-kanak. Banyak buku saya dulu semua letak rak kanak-kanak sebab kita kata nak menulis untuk remaja kan. Buku pun dia letak je lah kat rak kanak-kanak. Dia bukan kat rak dewasa. Sebenarnya ini lebih kepada umur 20 tahun ke atas lah sebenarnya pun. Untuk saya lah. Tapi waktu tu orang tak tahu pun. Orang tak tahu pun ni macam, lepas tu dia kat rak kanak-kanak, budak-budak mana nak baca kan. Kat dewasa pula, dewasa tak ada dia dulu buku ni dia macam tak tentu identiti lah. Lebih kurang macam tu. Macam saya sebenarnya ada minat juga Tuan nak jadi penulis. Tapi saya macam keliru, adakah masih relevan lagi ke nak menghasilkan buku dengan zaman sekarang ni, dengan PKP kan, orang duduk rumah, terpaksa berkurung di rumah. Mungkin masa ni ilham pun kita tak apa nak ilham tu tak keluar, mungkin sebab kita dah terperuk dalam rumah kan. Tapi sebelum Tuan Baha jawab bagi jawapan untuk soalan saya ini, kita berehat seketika, kita dengar dulu pesanan penaja. Silakan. Al-Arabi, orang buta pun boleh jadi jelek. Kembali semula bersama kami dalam Ummah Live pada malam ini. Teruskan menonton, jangan lupa komen, share dan juga apa Lin? Komen, share, like. Jangan lupa like. Kita malam ini kita bersama dengan seorang penulis prolific, Tuan Baharudin Bekri, yang telah berjaya menerbitkan buku yang diulang cetak. Betul ke ayat saya? Diulang cetak? Ulang cetak pun boleh, ulang terbit pun. Ulang terbit. Okey, yang telah diulang terbit, berjudul Penulis yang Disayangi Tuhan. Masya Allah. Ini dia Tuan Baharudin Bekri bersama kami. Dan tadi Tuan Bahar, saya nak tanya yang pasal menulis ni. Saya mungkin saya dan juga penonton ada yang minat menulis, ada yang dah siap manuskrip pun. Tapi bila kita bagi dekat publisher, bagi dekat penerbit, tak ada yang berminat nak publish buku kita. Lalas kita pun hobi kita tu dah ke laut lah. Dah jadi putus harapan lah. Jadi usama.
Jadi macam mana? Adakah masih relevan nak jadi penulis pada era digital ni lah, Tuan Bahar? Ya, relevan lagi. Walaupun sekarang ni dah ada teknologi AI. Teknologi AI tu kita bagi dia tajuk, dia boleh tulis balik. Saya pernah cuba benda tu. Dia boleh tulis balik. Terkejut kat saya kan. Tapi penulisan ni dia relevan lagi. Sebab dia macam Tok Ali kata ni, penulisan ni dia apa kita panggil, dia perakam sejarah. Buku-buku yang kita tulis adalah perakam sejarah. Dan masalah kata tak laku apa semua tu, zaman dulu mungkinlah kita boleh mengadu susah apa tu, tapi zaman sekarang ni kita ada panggil suar terbit sendiri. Suar terbit. Dan zaman sekarang ni lagi senang nak terbit sendiri. Cuma kita kena ada marketing lah kuat. Maknanya kalau kita tak ada modal, kita boleh buat sistem pratempah dulu. Orang tempah sebulan orang tempah tu mungkin orang tempah tu 100. Kita print lah 100 daripada duit tadi tu kita rolling balik. Macam tu lah lebih kurang. Itu antara caranya lah. Kalau kita ada duit para tempah pun tak apa. Dan sendiri tulis, sendiri terbit, sendiri jual. Macam tu. Sendiri terbit, sendiri jual. Dan sampai sekarang pun dah ada Shopee apa semua tu lagi memudahkan lah. Betul. Maksudnya ada banyak platform untuk menjual. Dapat pun untuk jual. Lepas tu Tuan Ali kata tadi, dia kata macam nak tulis buku tak ada idea apa semuanya, tak. Idea tu semua ada tau. Kita biasanya menulis sebab ada 3 perkara ni. Pengalaman, ilmu dan imajinasi. Pengalaman, ilmu, imajinasi. Dan sebenarnya untuk menulis kita perlukan dua perkara je. Sama ada ilmu atau pengalaman, ataupun pengalaman dengan imajinasi, ataupun apa lagi? Ilmu dengan imajinasi. Ada 3, tapi kita gabungkan antara 2 ni pun dah boleh jadi penulisan dah. Kalau kita dapat gabungkan 3-3 ni lagi bagus. Misalnya kita ada pengalaman, macam Tok Adi sini ada pengalaman sebagai pengacara TV. Yes. Lepas tu pengalaman ada ilmu dia. Encik Adi boleh bukan mungkin tak tulis novel sebab imajinasi tak ada kat situ. Boleh tulis tentang biografi ke ataupun cara-cara menjadi pengacara yang disayangi Tuhan. Kita tahu juga. Dah dapat satu tajuk. Ali kan tu? Saya rasa Ali kot. Baru lagi. Kalau ada pun imajinasi dengan pengalaman tadi, kita pula buat novel pula pasal imajinasi tadi. Buat cerpen ke apa semua tu. Jadi kalau kita ada semua, dan semua orang ada benda ni. Semua orang benda ni. Dia ada pengalaman dia. Tapi kadang-kadang kita terlalu memandang rendah pengalaman kita. Itu masalah kan pertama tu. Sebab saya dulu, saya duduk kat kampung, saya pandang macam tak best jangan duduk kampung ni. Ada pokok kelapa, koko. Nak pergi tengok kat KFC, tengok kat TV je. Kalau nak pergi makan KFC tu waktu di bandar tu kena naik boat. Naik boat 3 jam pergi Kuching. Dia pun tunggu cuti sekolah. Jadi saya rasa macam benda tu sangat tak best. Tapi apabila saya dewasa, rupanya itu ada pengalaman yang sangat berharga. Saya boleh tulis keadaan tu sangat baik. Walaupun saya tak ada fakta apa semua, tapi saya ada emosi. Ada emosi. Itu yang saya kata tadi tentang emosi tu. Saya boleh tulis sesuatu kalau emosi dia tu betul. Apabila emosi kita betul, pemilihan perkataan kita akan betul juga. Pemilihan ayat dia tu walaupun mungkin dalam segi tata bahasa tu tak betul, tetapi automatik hati kita tu akan kata, okey, kamu pilih perkataan ni. Kamu pilih perkataan ni. Apabila kita cantumkan, dia akan jadi sesuatu yang sangat penuh emosi kat situ. Itu pentingnya. Emosi tu yang kita merasai sendiri. Sebab itu zaman-zaman dulu ada cerpen ni macam Lord of the Ring tu, penulis dia tu pernah berada pada zaman Perang Dunia Kedua. Dia merasai sendiri. Sebab itu Lord of the Ring tu dia nampak macam ada Jerman, ada kuasa-kuasa bersekutu apa semua tu. Sebab dia merasai dia boleh tulis semua tu. Macam J.K. Rowling. J.K. Rowling tu ada tak watak yang Demandor tu? Demandor kan saja tu yang hantu tu. Itu adalah emosi waktu tu J.K. Rowling dia ada perasaan nak bunuh diri. Dia ibu tunggal. Lepas tu suami tinggalkan dia, kena jaga anak. Lepas tu tak ada kerja. Dia ada rasa nak bunuh diri. Dan dia wujudkan perasaan
tumpahkan rasa nak bunuh dia kepada watak yang Demendo macam mana sebut dia? Demon tu. Yang tak ada muka, yang muka dia tu. ada muka tu. Yang selalu menghantui Harry tu kan. Betul. Kali dia buat magic tu. Emosi nak bunuh diri tu dia timpahkan kepada watak tu. Watak tu yang apabila orang tu semua orang jadi ni. Itu dia. Dia boleh tulis dengan baik dan orang boleh menghayati benda tu. Itu pentingnya keadaan emosi. Kita jaga kalau kita emosi kita rasa serabut apa semua kan. Sebenarnya kita boleh menulis, kita buat satu watak-watak yang serabut juga. Buku tak serabut juga. Dan semua kita ni sebenarnya boleh menulis, cuma yang saya sangat tekankan tadi adalah sikap lah. Sebab itulah apabila saya ada bengkel penulisan, sejam pertama tu saya akan sentuh tentang sikap je. Anda boleh menulis, jangan takut. Apa yang kata tak boleh menulis itu semua dalam fikiran je. Dan kemalasan kita. Yang kemalasan tu semua ada, saya pun kemalasan tu sebab sekarang ni, zaman dulu gangguan tu kurang. Sekarang ni ya Allah, ada TikTok, ada Facebook. Betul. Ya Allah tu. Dia benda tu menghabiskan idea kita tu. Kita tulis status Facebook, kita tulis, sebenarnya habis idea kita kat situ je. Tenaga kita menulis tu tanpa sedar. Kita dah menulis dah tu. Waktu tu tak ada, jadi kita boleh tumpahkan tenaga kita kat satu manuskrip. So siap. Sekarang ni semua kita dah tumpahkan kat Twitter kan. Kita bercakap-cakap betul pun dah tumpahkan tenaga kita kat situ juga. Itu yang sebenarnya. Dan sikap ni juga untuk penulis pemula ni, dia penulis ni kita kena mula dengan sangat-sangat humble sangat-sangat humble. Betul. Sebab buku ni terbit balik sebab ada rakan yang recommend kepada penerbit, dan penerbit tu adalah orang yang pernah baca buku saya waktu dia belajar kat universiti lagi. Macam tu, dia belajar universiti, kontak balik. Dia dah jadi seorang penerbit yang berjaya lah sekarang. Jadi penerbit apa semua. Lepas tu kawan saya tu recommend macam tu, PhD editor, dan dalam inbox saya tu adalah 2-3 orang penerbit juga. Saya minta tulis terbit buku dengan dia. Ada 3 penerbit apa semua tu. Walaupun kalau di kalangan penulis ni, saya ni umpama penulis yang sendu jugalah. Ada artis sendu kan. Saya ni kira sendu jugalah. Tapi sendu tapi produktif tu kan. Tapi masih sampai penerbit yang PM kata ni cik boleh tulis buku kami, boleh tolong kami. Sebab apa? Bukan sebab itu pembawaan sikap kita tu. Sikap kita. Jadi penulis pemula ni sikap itu yang penting ya. Sikap yang penting. Sikap kita penting, insya-Allah karya kita orang masih ingat, orang akan bantu kita kepada di masa hadapan tu. Kalau Saya kita nampak. dah mula-mula rasa macam nak apa, tak bawa sikap yang betul jadi penulis kan, kita rasa macam mana kita nak marah orang je kan, rasa macam diva sangat kan? Jadi susah kita nak bertahan kan. Okey, mungkin orang akan kenang kita pasal benda tu je. Jadi itu antara sikap-sikap penulis yang disayangi Tuhan lah. Itulah lebih kurang. Tapi walaupun Saya nampak tadi Alin tengah menulis nota tadi, mungkin ada sesuatu yang terbuku di hati Alin yang ingin ditanyakan tambahan. Boleh Alin? Betul memang saya tunggu masa je saya nak menelit tu. Okey. Saya sendiri akui dan saya percaya penonton dekat yang sedang menonton pun ada pernah berpengalaman macam saya menulis tapi separuh jalan je, sebab kadang-kadang bila kita menulis kita rasakan jalan cerita kita lama-lama jadi klise. Contohnya macam kita menulis cerita-cerita pengalaman bercinta lah kononnya, tiba-tiba terderet ke cerita-cerita klise yang kita pernah baca, yang kita pernah tonton. Jadi macam mana nak keluar dari pemikiran kepompong sebegitu? Okey. Saya ambil contoh Alina, kisah cinta. Kisah cinta ni adalah kisah konflik yang paling klasik kat dunia. Konflik yang paling lama kat dunia daripada zaman Nabi Adam lagi. Kabil kan? Adik dia tu kan. Lepas tu pergi ke zaman Troy. Kisah cinta juga. Jadi maknanya kisah cinta kat dunia ni dia sebenarnya tak ada original dah.
semuanya berulang balik. Kau tengok balik contohnya drama bersiri, drama rantaian minggu ni, Kisah Cinta Tergesa-Gesi. Habis minggu depan Cinta Tergesa-Gesi lagi. Jadi apa yang berubah? Cinta Tergesa-Gesi dah tak ada, ataupun kahwin paksa. Tetap kahwin paksa juga. Tapi apa yang berubah? Dua perkara ni biasanya. Watak dia. Satu lagi, latar tempat dia. Kalau macam Ali nak tulis satu novel cinta, tulis je. Tapi pastikan watak dia tu je lah berubah. Okey, saya ambil contoh Cinderella. Cinderella ni ada berapa banyak kali dah orang ubah dalam dunia ni. Bersih. Yang terbaru ni ada filem cinta, betul tak? Yang terbaru ni. Betul. Nak tengok kan? Malaysia pun ada Cinta Cinderella. Apa yang berubah tadi? Watak dia dengan latar tempat dia. Ali macam juga. Okey, kita ambil cerita Cinderella. Contohnya Cinderella ni. Kita ubah watak dia ni jadi perempuan Melayu. Mungkin nama dia Rokiah. Rokiah dia tinggal kat mana? Dia tinggal di Bandar Seri Putra. Dia kena dera. Kita ubah watak dia ni, Rokiah ni dia suka TikTok. Suka TikTok. Mak dia pun TikToker mak dia. Setiap kali kena dera dia buat TikTok. Dia apa nama dia? Menari macam ni kan. Jurung merah. Jurung merah. Saya dengar itu jurung merah. Jurung merah. Dia kena dera, dia setiap kali dia kena, aku kena dengan dera mak aku lah. Lepas tu dia buat jurung merah. Berubah tak cerita dia tu? Berubah sebab watak dia berubah juga. Tapi cerita dia tetap dia kena dera, dan mungkin satu hari mungkin ada undangan untuk para TikTokers seluruh Malaysia berjumpa. Yang watak kita Rokiah pun dapat juga undangan daripada email. Tapi dia tak ada baju yang menarik. Tak ada tema. Baju tema dia semua kena pakai baju jerung merah. Alamak, mana jari ni. Padahal baju jerung merah yang original. Kena beli dapatkan RM200. Lepas tu kena bukti pembelian. Dia tak ada, dia carilah duit. Lepas tu adik tiri kata, mak, dia ni lah, baju ni pakai baju jerung merah. Mak dia pun, dia koyak baju tu. Ni. Sedih cerita dia. Dia nangis-nangis, dia pergi nangis dekat masjid ke. Kalau Cinderella dia jumpa siapa? Dia jumpa pari-pari. Mungkin dia jumpa Tok Imam. Kenapa dah kamu nangis? Baju beruang jerung merah saya kena ni. Jerung merah. Jangan risau, pakcik ada baju jerung merah juga. Jangan beritahu orang. Berubah tak cerita kita tu? Berubah. Nampak ni tu. Cara cara orang pengalaman dia. Dia cerita macam tu pun kita rasa macam tertarik, menarik. Wah, kreatif. Memang sangat kreatif. Jadi benda tu lah. Jadi kalau Alin tulis cerita yang buatkan Alin rasa klise sebab watak tu lah. Cerita cinta tu biasa je. Watak tu yang buatkan rasa macam, cuba Alin buat cerita, mungkin watak dia tu, jangan buat watak Alin. Sebab watak kita ni semua sama je semua. Sebab itulah cerita saya suka melebih-lebih dalam cerita supaya tak nak timbul rasa klise tu. Padahal cerita saya tu klise juga sebenarnya. Tapi saya melebih-lebih. Macam Usamah tu saya lebih-lebihkan. Jom Penapis saya melebih-lebih. Waktu watak Alin tu mungkin watak Alin tu letak gadis kampung. Tapi boleh letaklah gadis kampung yang suka mendayung. Mendayung. Kita pelik orang. Suka mendayung. Dia pergi mana-mana pun dia buat macam ni kan. Orang ingatkan dia TikTok. Rupanya dia ni dulu adalah atlet mendayung kebangsaan. Dia bercerita dengan pencinta pembuat board fiber. Boleh buat macam tu. Lepas tu dia pula pembuat board fiber tu cerita 3 segi. Ada lagi seorang pendayung kebangsaan juga. Jadi nak memenangi hati pembuat board tadi, mereka bertanding siapa yang paling laju mendayung. Jadi kita pelik tapi orang tak akan rasa macam cinta segi juga, tapi dia tak rasa klise sebab kita dah ubah watak dia tu. Kita dah ubah latar tempat dia tu. Sebab itu dulu ada drama Lieutenant Zana ke? Oh ya, betul. Lieutenant Zana. Orang suka Lieutenant Zana tu. Best lah, tak klise. Sebenarnya cerita dia sama je, cinta 3 segi. Ya. Cerita dia. Tapi apa yang berubah sebab dia Lieutenant Ahkar. Nampak tak berubah-ubah kat situ. Jadi nanti jangan risau, jangan kata klise. Tak. Tulis je. Watak tu ubahlah sikit. Trik sikit watak tu. Mungkin
letak watak macam mana ke, kisah cinta tu mungkin letak watak, tadi kita letak watak dia pendayung, mungkin kita letak sekarang gadis ni apa, dia bekerja wartawan tapi dia pemalu. Padahal pun wartawan tak boleh pemalu, tapi macam mana dia waktu dia nak tanya orang tu macam ni, encik buat apa? Satu kan. Jadi orang pun pelik, kamu ni kenapa? Saya malu lah. Macam tu macam tu. Okay. Nampak cara, saya tanya sikit je tapi cara Tuan Bahar olah tu. Ulas. Sebab tu Alin, dia boleh buku tu boleh jadi 60 bab Alin. Alin bayangkan. Daripada kita baca daripada bab 1, kita jadi macam tersangkut. Nak tengok lagi apa seterusnya setiap bab. Betul tak? Dia ada setiap bab tu ada macam cliffhanger yang kita tak sangka. Apa benda nak jadi selepas ni? Itu kelebihan Tuan Baharudin Bakri kita. Jadi kita dah sejam bersiaran langsung di platform ni. Jadi kita nak Tuan Bahar bagi sedikit sepatah dua kata untuk mereka yang ingin menceburi bidang penulisan ni. Macam tentang buku penulis yang disayangi Tuhan tu kita dah share, orang kata serba sedikit, orang kata tease, kita dah tease kepada penonton apa isi kandungan buku ini, dan bagi mereka yang ingin mendapatkannya jangan lupa nanti kita bagi link dekat page ni lah, dekat live ni kita ada link kan. Okay, silakan Tuan Bahar. Sepatah dua kata mungkin. Yang nak menulis, yang nak jadi penulis tu sikap tu betul Jangan takut ada kita panggil sindrom white screen. Dia tengok buka laptop je tengok word putih kan, dia rasa takut. Tak. Tulis je apa-apa. Tulis je kan. Mula-mula ini semua orang sama. Kalau dia orang tak ada dia orang suka tulis, saya suka makan nasi ayam, semua orang. So saya suka makan nasi ayam. Tulis je juga nasi ayam, lepas tu apa-apa je insya-Allah ada untayan kata-kata nanti akan lahir daripada tu. Jangan takut orang kritik kita apa semua. Itu sikap je semua. Sebab kemahiran teknik penulisan tu kamu Google je sebenarnya. Kita Google kat internet banyak melambat. Kita kan lambat cara orang. Apa yang tak ada adalah sikap tu. Sikap tu kita tak jumpa kat internet. Sikap tu tak jumpa kat mana-mana. Sikap tu kita kena rasa sendiri. Dan dalam novel saya ni ada juga tip-tip penulisan sebenarnya. Lepas tu saya ada ni. Banyak tip penulisan, cara ada jadi menulis novel apa semua tu. Yang basic lah. Penulisan-penulisan tu dalam novel. Siapa yang rasa nak jadi penulis tu dan siapa yang nak membaca kritikan sosial tu boleh dapatkan novel ni penulis yang dari Tuhan. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah lah kepada Tuan Baharudin Bakri di atas perbitan semula buku ini, penulis yang disayangi Tuhan. InsyaAllah semoga kutipan, kita penjualan menjadi laku keras lah buku untuk karya kali ini, dan mungkin itu yang biasanya menjadi harapan setiap penulis bila keluarkan buku, mesti nak tengok bukunya laris, bukunya dikritik, ada orang kata ada sambutan lah, daripada sambutan yang baik, positif daripada orang membaca, betul tak? Tuan Bahar. Jadi kita harapkan semoga bukan sahaja ilmu, pengalaman ataupun apa-apa saja dapat disampaikan kepada para pembaca, tapi ilmu sebagai seorang penulis itu juga dapat sampai kepada mereka yang meminati bidang penulisan. Jadi kita harapkan kita jadi pengacara yang disayangi Tuhan juga ya Adli? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Amin. Amin. Okay. Itulah menjadi doa. Harap-harap Tuan Bahar doakan kami juga. InsyaAllah. Amin. Jadi kita rasa kita dah sampai ke penutup. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah dengan topik yang baru, yang lebih fresh, yang lebih menarik. Jangan lupa untuk terus follow kami di semua platform. Kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, kita ada website kita ummahtoday.com.my. Jangan lupa ikuti kami juga di TikTok. Kita ada TikTok kan? Kita ada. Jadi ikuti perkembangan semasa bersama kami Ummah Today dan Ummah Live setiap hari Rabu jam 9 malam bersama figura-figura yang hebat membincangkan perkara-perkara yang memberi inspirasi kepada penonton semua. Jadi saya Shazlin Shahrul. Saya Adli Effendi. Kita akhiri temu bual kita bersama Tuan Baharudin Bakri malam ini dengan satu video yang telah disediakan oleh tim Ummah Today.
Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan stay safe. Salam. Syuk berhati. Saya berhati. Sesiapa pun akan bimbang jika industri cetakan dan penulisan buku hilang ditelan arus kemajuan digital. Persaingan hebat antara penulisan buku dan penulisan digital sering menjadi topik perbualan hangat dalam segenap lapisan masyarakat. Jika kita diberi pilihan antara buku atau telefon bimbit, apa agaknya jawapan yang akan dilontarkan? Lebih keruh kelembapan ekonomi yang turut dihadapi industri buku turut menjejaskan pengarang dan penterjemah, terutama yang bergantung sepenuhnya kepada penulisan. Justru dapatkah kita mempertahankan karya seni penulisan buku? Harapan kini bergantung sepenuhnya kepada semangat generasi akan datang dalam mempertahankan helaian hikmat ini.